سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والنشر به حتى يأتينا اليقين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bukakanlah hati-hati kami agar dapat kami menerima ilmu dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh, Puan Pengerusi Bonda yang saya kasihi, Puan Rosniati Mansur dan barisan AJK Gemenur Iman, seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jutaan terima kasih pada semua kerana sekali lagi hadir untuk sama-sama kita imarahkan Taman Syurga Gemenur Iman pada petang ini. InsyaAllah petang ini Al-Fadhil Ustaz akan menyambung bacaan Al-Quran pada muka surat 18 surah Al-Baqarah ayat 118 dan akan menyemak bacaan para jemaah yang ikut serta pada petang ini. Diikuti dengan kupasan tafsir Al-Jalalain untuk sama-sama kita amati peringatan kalam Allah Subhanahu Wa Taala dalam kuliah asar petang ini. Saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan kuliah dengan Ummul Kitab dan seterusnya memulakan sesi tahsin dan tafsir kita untuk hari ini. Tafadhal mashkura ya Ustaz. Bismillah. جزاكم خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala memberi saya taufik dan hidayah untuk sama-sama kita menghadiri majlis ilmu pada petang ini. Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikannya asbab untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, terutama sekali saya ingin mohon maaf mungkin terlambat sekitar 15 minit juga ni, masya-Allah. Sebabkan jam lah, masya-Allah, jam trafik, hujan lagi. Jadi seperti Hazrat Ali radhiyallahu anhu kata apa, araftu rabbi bifaskhi awazimi. Hazrat Ali radhiyallahu anhu kata apa, aku mengenal Tuhan aku dengan dia membatalkan semua apa yang aku telah azamkan. Jadi insya-Allah walaupun kita berniat untuk datang awal, masya-Allah,
tepat masa, tapi Allah SWT dah buat keadaan yang mana insya-Allah kan, kadang-kadang terlambat dan kadang-kadang terpaksa membatalkan. Jadi semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sampai tampung buang masa, insya-Allah kita akan sambung pengajian tahsirul Quran bersama dengan terjemahan dan ringkasan tafsir daripada kupasan tafsir daripada tafsir Jalalain, insya-Allah pada muka surat 18 ayat yang ke-118 ya, masya-Allah. Baiklah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. InsyaAllah dipersilakan saya minta apa? Surat 18. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahi aw ta'tina ayah. Au ta'tina Laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladzina min qablihim misla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun inna arsalnaka bil bashiran wa nadhira wala tus'alu an ashabil jahim. Sadaqallahul azim. Ustaz. Alhamdulillah, sama-sama, masya-Allah. Jazakumullah khairan. Baiklah, terjemahan ya 100 ayat 118 ini. Dan berkata oleh orang-orang yang tidak mengetahui. Sebelum ini pun kita dah melalui ayat qala alladhina la ya'lamun. Ia mentafsirkan siapakah orang yang la ya'lamun, yakni orang musyrik, musyrik kufar Makkah pada masa tersebut. Sebab apa mereka tidak la ya'lamun, yakni la ya'lamun al-kitab, yang tak tahu tulis, tak tahu baca. Sebablah mereka kaum ummi yang tak tahu tulis, tak tahu baca. Jadi kufar Makkah ni mereka pula kata apa? Laula yukallimunallah. Mengapa Allah tak berbicara dengan kami? Kenapa Allah Ta'ala tak bercakap-cakap, tak sembang dengan kami? Au ta'tina ayah, ataupun dia menunjuk, mendatangkan kepada kami ni tanda-tanda kekuasaannya. Jadi seolah-olah kata-kata mereka ni sama je. Orang-orang yang kufar ni, sama ada ahlul kitab, Yahudi, Nasara, la ya'lamun. Orang kufar Makkah ni sama je. Kadzalika, seperti itu. Qala alladhina min qablihim,
Telah berkata orang-orang yang daripada sebelum mereka, ini umat terdahulu. Dan Nabi-Nabi terdahulu. Mereka pun cakap yang sama. Misla qawlihim, seperti perkataan mereka. Mereka meminta macam-macam tanda-tanda mukjizat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi last mereka tidak beriman juga. Seperti tasyabahat qulubuhum, telah serupa hati-hati mereka di dalam kekufuran, di dalam kederhakaan. Qad bayyana. Jadi Allah SWT ceritakan benda ini adalah untuk menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah lagi dan lagi, kan, tapi kaum dia masih lagi ada yang tidak menerima, maka Allah SWT nak tasliyah, untuk menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT akan pujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam itulah keadaan mereka. Jadi Allah SWT ceritakan, qad bayyannal ayat, Allah Ta'ala kata apa, sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum mereka yang mana mereka meyakini, yuqinun. Menjelaskan kepada kaum yang meyakini adalah bukannya untuk Allah SWT jelaskan mukjizat ni, terangkan mukjizat ni, begitu juga memperlihatkan mukjizat ni bukan hanya untuk orang beriman, orang yang meyakini, bahkan orang yang tak meyakini pun melihat mukjizat. Tetapi kenapa Allah Ta'ala sebut liqaumi yuqinun, kepada orang yang meyakini, orang yang beriman, sebab mereka inilah yang mengambil faedah daripada mukjizat, daripada petanda-petanda tersebut. Inna arsalna, ayat yang 119, sesungguhnya kami telah mengutus kamu, wahai Nabi Muhammad, dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira. Itu siapa-siapa yang menerima dakwah Nabi SAW akan dibawa berita gembira dengan syurga, jannah, dan sebagai penyampai peringatan kepada mereka yang tidak menerima, akan dihumbankan di dalam neraka. Dan wala tus'alu, kamu tidak akan ditanya tentang para penghuni neraka Jahannam. Ini sebab apakah mereka tidak beriman. Apabila kamu telah melakukan kerja dakwah ni lagi dan lagi, tetapi apabila Allah Ta'ala tak terima, Allah Ta'ala tak memberi hidayat kepada mereka, kamu tidak akan dipersoalkan mengapa mereka tidak mereka dihumbankan di dalam neraka, mengapa mereka tidak beriman. Baiklah, seterusnya ke surat 19. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Baiklah, persilakan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم ولن نصارى ولن
ولن ولن أوكي. ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Terima kasih Ustaz. Baiklah, alhamdulillah, masya-Allah. Jazakumullah khairan. Seterusnya terjemahannya ayat 120. Dan tidak akan rela, tidak akan redha, tidak akan suka kepada kamu oleh orang-orang Yahudi dan tidak pula orang-orang Nasara sehingga engkau mengikuti agama mereka. Jadi ini mereka punya target. Mereka punya target lah. Mereka tidak akan redha dengan kamu, tidak akan suka kepada kamu, tidak akan menerima kamu. Siapa dia? Orang Yahudi ni. Orang Yahudi, orang Nasara ni tidak akan menerima sehinggalah kamu ni ikut mereka punya agama. Atas sebab itulah, masya-Allah kan, mereka ni apa kerasnya hati mereka sebabkan mereka punya target ini. Kita pula ikut mereka. Katakanlah inna hudallah, sesungguhnya hidayat petunjuk Allah SWT, ini agama Islam itulah huwal huda, itulah petunjuk. Inilah agama yang sebenar. Jangan ikut mereka, jangan ikut kehendak mereka, iaitu mengikut agama mereka. Tattabi'a millatahum. Jadi wala ini taba'ta, Allah SWT membuat sumpah. Wala ini taba'ta, dan sumpah. Lam ni lam sumpah. Dan sekiranya engkau mengikuti mereka, kemahuan mereka sesudah apa yang telah datang kepada kamu daripada yakni pengetahuan yakni agama Allah Ta'ala, wahyu daripada Allah Ta'ala. Jadi walau ittaba'ta, sekiranya engkau Muhammad mengikut kehendak mereka, keinginan mereka selepas datangnya wahyu, Allah Ta'ala telah memilih kamu sebagai Nabi, sebagai Rasul, maka malaka minallah, tidaklah bagimu daripada Allah Ta'ala dan perlindungan, min waliyin, berlindung, wala nasir, dan tidak pula penolong. Tidak ada akan siapa boleh menyelamatkan kamu. Seterusnya ayat yang baharu, jumlah yang baharu, alladzina, ayat 121, itu orang-orang yang telah kami berikan mereka kitab. Sama ada kitab terdahulu ataupun kitab Al-Quran, yatlunahu, mereka membacanya haqqa tilawati, sebenar-benar bacaannya. Ulaika yu'minuna, mereka itulah mereka yang beriman kepadanya. Jadi ada tafsiran mengatakan ayat ini diturunkan mengenai satu jemaah yang datang daripada Habsyah dan telah memeluk Islam pada zaman Nabi SAW. Yang satu rombongan daripada Habsyah telah memeluk Islam. Jadi mereka telah ke Habsyah pada masa itu agama Kristian, diberikan kitab Injil. Lalu lepas
datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa Quran, mereka membaca Al-Quran haqqa tilawatih, dan mereka itulah orang yang beriman dengannya. Wa may yakfur bihi, dan sesiapa yang mengkufuri, ingkar kepadanya Al-Quran, faulaika, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Sebabkan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dimasukkan di dalam neraka yang selama-lamanya. Itulah kerugian yang paling besar. Baiklah, seterusnya ayat 122. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. InsyaAllah dipersilakan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, sama-sama, Masya Allah. Terusnya terjemahannya ayat 122. Wahai Bani Israel, ingatlah kamu akan nikmatku yang aku telah menganugerahkan kepada kamu dan bahawa aku telah mengutamakan kamu. Allah SWT ulang lagi ayat ni. Kerana sebelum ni kita telah baca 2 kali dah kan. Ini kali ketiga dalam surah ini. Allah Ta'ala ulang balik, aku telah mengutamakan kamu ke atas seluruh umat. Banyak
Allah SWT beri nikmat kepada Bani Israel dan telah mendahulukan mereka. Dunia datang di bawah tapak kaki mereka selepas Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun dan tenteranya. Jadi itu negara tersebut telah menjadi milik mereka. Baik, seterusnya ayat 123. Wattaqu, dan takutlah kamu kepada hari yang tidak dapat membela mana-mana nyawa terhadap mana-mana nyawa. Seseorang pun terhadap seseorang yang lain sedikit pun, dan tidak diterima daripadanya tebusan, dan tidak juga memberi manfaat baginya apa-apa syafaat, dan tidaklah mereka akan ditolong. Itu hari kiamat. Seterusnya ayat 124. Dan ingatlah ketika wahai Bani Israel, ini Allah SWT masih lagi tujukan kepada Bani Israel. Ingatlah idzi batala, tatkala telah diuji ataupun menguji akan Nabi Ibrahim oleh Tuhannya. Ini Allah Ta'ala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Beberapa kalimat dalam tafsiran mengatakan iaitu perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Ya Allah Ta'ala membebani baginda alaihissalam dengannya. Ada yang mengatakan, pendapat yang lain mengatakan kalimat ini adalah manasikul hajj, yakni ibadah haji. Ibadah haji ini Allah Ta'ala telah fardukan pada Nabi Ibrahim alaihissalam lagi. Dan ada yang mengatakan pendapat mengatakan kalimat ini adalah 10 perkara. 10 perkara itu diwajibkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan agama millah Ibrahim ini Allah Ta'ala sunatkan kepada umat Nabi SAW. Sunat. Benda yang Allah Ta'ala fardukan kepada Nabi Ibrahim tu, millah Ibrahim ni Allah SWT sunatkan kepada umat Nabi SAW, iaitu apakah yang pertamanya? Al-madmadah, berkumur. Semasa kita nak wuduk, berkumur, sunat. Begitu juga yang kedua, istinsyaq. Istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Sedut air dalam hidung. Dan istinthar tu mengeluarkan balik air. Jangan sedut je sampai tak terkeluar, ini kena keluarkan balik. Ini bersihkan kotoran tersebut. Dan yang ketiga ni bersiwak. Masya Allah, siwak. Jadi pada Nabi Ibrahim AS telah difardukan untuk siwak. Jadi pada umat ni dia siwak ni musunnat. Nabi SAW kata dalam hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli solah atau 'inda kulli wudu. Kalau aku tak menyusahkan umat-umat aku akan pasti menyuruh mereka bersiwak semasa mereka melakukan wudu ataupun semasa mereka nak mendirikan solat. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'iyah, disunatkan sebelum solat. Kita dah qamat tu, sebelum memulakan solat kita siwak. Itu dia disunatkan. Yang keempat apa? Qassus syarib, memendekkan misai. Mazhab kita memendekkan misai. Mazhab Abu Hanifah mencukur misai. Mana-manalah, masya-Allah, sunat. Yang kelima farqur ra's. Farqur ra's ni membelah dua rambut. Maksudnya sikat rambut belah dua. Kanan, yang kanan ke kanan, yang ke kiri ke kiri. Ini sunat Nabi SAW dan Nabi Ibrahim AS. Yang ke 3, 4, 5, 6. Yang keenam qalmul adfar, memotong kuku. Yang ketujuh natful ibti, menarik bulu ketiak. Yang ke-8 halqul anah, mencukur bulu ari-ari kemaluan. Yang ke-9 al-khitan. Khitan
kita ni itulah berkhatan lah, masya-Allah. Sunat. Ya. Sunat. Sunat. Yang ke-10 istinja. Jadi inilah pendapat yang mengatakan kalimat itu adalah 10 perkara ini yang mana difardukan kepada Nabi Ibrahim AS, dan dia masih lagi disunatkan kepada umat Nabi SAW. Fa'atammahun, maka beliau telah menyempurnakan itu. Qala, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku menjadikan kamu bagi manusia sebagai pemimpin, imam, pemimpin agama. Maka apabila mendengar ini, Nabi Ibrahim AS pun terus berdoa. Wa min dzurriyyati, ya Allah, dan zuriat aku, bukan aku saja, nanti zuriat-zuriat aku pun kau jadikanlah di mereka ni imam, ya Allah. Dan daripada keturunan aku, jadikanlah mereka juga imam. Jadi Allah SWT pun terima doa Nabi Ibrahim AS. Sebab tu banyak daripada keturunan Nabi Ibrahim AS turunnya para anbiya, para rasul. Qala la yanalu ahdi zalimin. Allah Ta'ala berfirman, tidak akan dapat menjadi ketua, dapat apa yang diminta itu, janji-janji aku ni kepada orang yang zalim. Orang zalim tidak akan dapat permintaan ini daripada zuriat kamu. Seterusnya ayat 125. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. InsyaAllah dipersilakan seterusnya. Terima kasih Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ibrahim musalla. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأهدنا إلى إبراهيم وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله هذا
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر واليوم الآخر خير من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, sama-sama, Masya Allah. Jadi perkataan Ibrahim ni, saya boleh bagi tahu Ibrahim itu ada mad apa di situ? Mad apa? Mak asli. Ya, mad asli. Jadi Dua dia harakat. tidak ada ya. Sebabkan masa dahulu rasam Al-Quran ini dia ditauqifi, dia tidak boleh ditukar. Jadi kat sini walaupun dari segi hurufnya tidak ada ya, tapi ada bentuk, ada alamat kat situ, kita kena buat mad asli. Bentuk dia macam silah, mad silah, tetapi dia bukan mad silah kerana mad silah hanya berlaku pada ha dhamir, ha kata ganti nama. Jadi Ibrahim ni bukan ha nama, kata ganti nama. Jadi dia mad asli, masya-Allah. Baiklah, terjemahan ayat 124, 125. Dan ketika kami menjadikan rumah ini, yakni Kaabah, Baitullahil Haram, Kaabah, sebagai tempat kembali, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Tempat yang berkumpul, tempat aman. Jadi sebab tu dia dipanggil tanah haram, suci haram, tempat aman. Tidak boleh mencabut rumput, mencabut pokoknya, sebabkan dia suci, aman. Tak boleh nak membunuh. Baik. Wattakhidhu, dan jadikanlah kamu, wahai manusia, kita semua, daripada maqam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim AS berdiri semasa nak membina Kaabah. Maqam Ibrahim. Jadi kat sekarang ni, kalau kat Kaabah tu ada tapak kaki lah, tempat Nabi Ibrahim AS berdiri untuk antara tempat Nabi Ibrahim AS berdiri untuk membina Kaabah. Jadi wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, sebagai tempat solat. Jadi sebab tu kita disunatkan lepas kita tawaf, sama ada umrah ataupun haji, kita solat 2 rakaat di belakang, terbaik ni tempat maqam Ibrahim, belakang maqam Ibrahim. Sebab tu Allah kata wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, jadikanlah tempat maqam Ibrahim ni sebagai tempat solat. Jadi kalau ada tempat lah, Masya Allah kan, kalau ada tempat yang terbaik ni dekat maqam Ibrahim. Kalau tak ada, kita cari-cari yang dekat bersebelahan dengan dia, Masya Allah. Seterusnya wa'ahidna, dan kami memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar kedua-duanya membersihkan rumahku. Allah Ta'ala berfirman, rumahku, yakni Kaabah, bagi orang-orang yang bertawaf, untuk orang-orang yang tawaf. Wal-akifin, orang-orang beriktikaf. Wal-rukka', orang-orang yang rukuk. Was-sujud, orang yang sujud. Ini untuk orang-orang yang solat. Jadi bersihkan, sucikan, sediakan untuk mereka. Jadi ini siapa yang Masya Allah membersihkan rumah-rumah Allah Ta'ala kat muka bumi ni, dia seolah-olah mengamalkan amalan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail AS. Selalunya suci, membersihkan
Masjid Surau ni panggil Siak lah kat Malaysia ni, Masya Allah. Dia beramal dengan amalan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam. Besar tu walaupun nampak kecil, Masya Allah. Dan seterusnya 126, wa idh qala Ibrahim, dan ketika berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Tuhanku, jadikanlah ini, negeri ini, yakni Mekah, sebagai tempat yang aman, tempat yang aman, warzuq ahlahu. Jadi tempat yang aman ni Allah Ta'ala terima kan, menjadikan dia tempat, jadikan dia tanah suci haram kan. Orang apa ni, tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh membuat zalim, tidak boleh memburu, tidak boleh mencabut rumput dan sepertinya. Tempat yang aman, bahkan suci. Orang-orang kufar tidak boleh masuk tanah suci. Warzuq ahlahu, dan berilah rezeki kepada penduduknya, ahlinya, buah-buahan. Siapa yang mereka yang beriman di antara mereka kepada Allah SWT dan hari akhir. Jadi asbab Nabi Ibrahim AS doa sebegini, warzuq ahlahu minas samarat ni, berilah mereka rezeki daripada buah-buahan. Jadi pada zaman tu Kaabah, tempat yang gersang kan, maksudnya tempat Makkah tu tempat yang gersang, tak ada padang pasir, tidak ada apa-apa. Sebab doanya Nabi Ibrahim AS ni, Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk membawa kota Taif. Kota Taif ni sebenarnya adalah daripada negeri Syam, tempat jauh. Sebabkan Syam ni Ardul Mubarakah, tempat yang mubarak, tempat yang subur. Jadi Allah SWT perintah malaikat ambil negeri Syam ni daripada kota Taif ni, yang mana dia adalah sebahagian daripada negeri Syam, bawa dekat dengan Madinah, dekat dengan Kaabah, dekat dengan Makkah. Jadi tempat yang tidak ada apa-apa, tempat yang bahkan tidak ada air pun sebelum Nabi Ismail AS hentakkan, sebelum keluarnya Zam-Zam, tidak ada apa-apa. Tapi sebab doa Nabi Ibrahim AS, sekarang satu dunia datang. Taif, Masya Allah, sampai sekarang dia subur. Dia kalau kita yang pernah pergi Taif tu, dia tahulah tempat dia macam kamera lah, sejuk, buah-buahan dia subur, Masya Allah. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Qala wa man kafara. Allah Ta'ala berfirman, dan siapa yang kafir, ingkari, fa umatti'hu, aku bagi dia kesenangan, aku bagi dia peluang, aku bagi dia chance. Qalilan, sedikit sementara saja, kat dunia ni saja aku bagi dia, masa dia hidup sahaja. Fa umatti'hu qalilan, ini masa dia hidup saja, dia bersenang. Tapi thumma adtarruhu, kemudian aku akan menarik dia, maksa dia, membankan dia kepada azabin nar, siksa api neraka, wa bi'sal masir, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Tidak ada jalan, tidak ada tempat lain, tempat lari, la mafar la mahis, tidak ada tempat yang berlindung lain kecuali api neraka, wa bi'sal masir, tempat yang paling buruk. Baiklah, Masya Allah, seterusnya ayat yang ke-127 ke surat 20. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ
التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. InsyaAllah dipersilakan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz. Perkara penting yang saya tertinggal tadi dalam ayat 126 ada ayat ada doa Nabi Ibrahim alaihissalam man amana minhum. Dalam ayat ini Nabi Ibrahim alaihissalam dia doa untuk siapa yang beriman kepada Allah Taala. Jadikanlah ini berilah rezeki kepada ahlinya, ahli penghuni Makkah yang datang. Siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala. Ayat yang sebelumnya, ayat 125, ayat mana tadi? Ayat 124, Nabi Ibrahim AS berdoa, qala wa min dhurriyyati, ya Allah bagilah zuriat aku juga jadi imam. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu orang yang zalim tak akan dapat, orang yang kafir tak akan dapat. Jadi sebab tu Nabi Ibrahim AS berdoa kali kedua ayat 126. Nabi Ibrahim AS takat awal dalam doa dia bagi mereka yang beriman pada Allah Ta'ala dan hari kiamat. Sebab kita tak boleh nak mendoakan kepada untuk orang-orang kafir. Doakan untuk orang kafir tak boleh. Ada adik Nabi Ibrahim AS wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa Nabi Ibrahim AS doa istighfar untuk ayahnya yang tidak beriman. Jadi Allah Ta'ala kata tak boleh untuk istighfar untuk orang yang tidak beriman ni, orang kafir ni tak boleh. Kita boleh doakan hidayah insya-Allah. Tapi doakan untuk orang kafir dilarang. Jadi terus Nabi Ibrahim AS terus doa dalam ayat yang 126 ni, man amana minhum billahi wal yawmil akhir. InsyaAllah seterusnya terjemahan ayat 127 ni. Dan ketika meninggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam akan qawaid. Qawaid ni dia punya dasar, maksudnya dia punya tiaf Kaabah ni minal baiti, yakni rumah Allah Ta'ala tu, Kaabah itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam mendirikan. Dia punya asas, dia punya dasar, dia punya ataupun mengatakan dia punya tiang dia. Wa Ismail dan Nabi Ismail alaihissalam sambil berdoa. Jadi mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna,
innaka antas sami'ul alim. Ini, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami, sesungguhnya Engkau lah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi disarankan untuk kita membaca doa ini tak kali kita melakukan suatu amalan, selepas kita melakukan sesuatu amalan. Seterusnya ayat 128, wahai Tuhan kami, jadikanlah dua orang yang berserah diri ini, kami ini, kepada Engkau. Jadilah kami orang yang beriman, orang yang serah diri kepada Engkau. Dan jadikanlah anak keturunan kami umat yang berserah diri kepada Engkau. Jadi dapatkan perkataan muslimah ini, muslimatan, inilah agama Nabi Ibrahim AS, agama Islam. Jadi kalau orang Yahudi, orang Nasara kata Nabi Ibrahim Yahudi, orang Nasara kata Nabi Ibrahim Nasara. Tak, Nabi Ibrahim AS ni Islam, agama Islam. Nama perkataan Islam dah ada dah nama kat sini. Muslimah ini, muslimatan. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berserah diri. Agama Islam adalah agama yang serah diri kepada Allah. Jadi Nabi Ibrahim AS sendiri berdoa. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah tata cara ibadat kami. Manasik ni kalau di segi dia ada dua makna. Dari segi makna am dia adalah semua ibadat, dari segi makna khusus dia adalah ibadat haji. Kan? Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sungguh Engkaulah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Wahai Tuhan kami, dan utuslah kepada mereka, utuslah kepada zuriat kami daripada kaum ahli Kaabah ni, penduduk di Makkah ni, rasulan, penduduk Makkah ni, hantar mereka, utuskan pada mereka seorang rasul daripada diri mereka sendiri, daripada kalangan mereka. Jadi Allah Ta'ala telah terima doa ini. Nabi Ibrahim AS dah doa untuk Nabi Muhammad SAW. Ni Allah Ta'ala terima, Allah SWT hantar, Allah Ta'ala utus Nabi Muhammad SAW. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Tiga mesej. Pertama, membaca kepada mereka ayat-ayatmu, mengajar kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah. Ketiga, wa yuzakkihim. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkaulah Maha perkasa, Maha bijaksana. Masya Allah. Kita ada lagi setengah muka, 6.20 dah. Macam mana kita nak sambung lagi ke kita akan tangguh dulu untuk hari ni? Rasanya tangguh kot Ustaz, sebab maghrib pun sekarang awal. Ustaz pun balik tadi terus mula, kesian kot Ustaz, tak sempat rehat. Bunda, kita berhenti kat sini boleh ke? Eloklah berhenti. Lebih kurang setengah jam lagi dah nak solat. Kan, insyaAllah kita akan sambung minggu hadapan. So saya tutup Ustaz. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kathira jazak kepada Al-Fadhil Ustaz Abdullah Umar yang telah menyemak bacaan para jemaah petang ini dan juga berkongsi tafsir dari ayat-ayat yang dibaca. Secara keseluruhannya, ayat-ayat petang ini memberi peringatan, petunjuk dari ibrah, kisah-kisah yang terdahulu. Saya ingin memetik satu dari ayat yang dibaca pada petang ini, iaitu ayat 123 yang membawa maksud, dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Mudah-mudahan segala ilmu yang telah direzekikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita petang ini
dan pertemuan kita pada hari ini di halqa Al-Quran yang menjadi kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi salah satu pembelaan dan pertolongan untuk kita beroleh syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beroleh rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Amin, amin, Allahumma amin. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah asar ini berlangsung, saya Puan Azrina Abu Bakar mewakili tim Gemenur Iman memohon jutaan kemaafan. InsyaAllah kita akan bertemu semula usai maghrib malam ini dalam kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz Haji Abdullah bin Tudar. Sekali lagi dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menutup kuliah asar kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz. Jazakumullah khairan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. عملت سوءا أو ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.